Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengar tak respon sikit? Waalaikumsalam. Dengar cikgu? Okey, dengar Okey, respon lah. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah dengar pun. Okey, hari ni kita sambung lagi kelas secara online kita Okey, untuk matematik tingkatan 5. Okey, di bawah tajuk pilih, atur dan gabungan. Okey, hari ni kita tengok buku teks awak muka surat 126. Okey, kita nak buat apa hari ni? Okey, kita nak menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Okey, secaman. Apa maksud objek secaman ni? Secaman ni maksud dia benda tu sama. Contoh dia kalau A. A, okey, ada dua A. So ada dua secaman lah, ada dua. A1, A2. Okey, ada dua A. Contoh dia kalau kalau kita susun A, A, P contoh dia. Okey, dia A1, A2, P, dia sama dengan A2, A1, P. Ini maksud dia secaman. Okey, benda dia sama, A, A, P. Ataupun kalau APA, contoh, kes ni kita ambil APA. APA, A1 dan A2, dia sama dengan A2, PA. Tetap nama dia apa. Faham tak tu? Itu maksud A ni secaman. Faham tak faham? Secaman ni maksud dia apa? Hello, respon sikit. Ada yang sama. Okey, faham tak maksud secaman ni maksud dia apa? Benda yang sama. Okey, secaman ni benda yang sama. Secaman lah sama. Sebab kalau dia susun, dia benda yang sama, memberi makna yang sama. Okey, tengok penerokaan 4 ni. Okey, menentukan bilangan pilih atur bagi n objek melibatkan objek secaman. Okey, secaman. Okey, dia kata kita buat sama lah Ada 3 huruf APA, huruf dia ada 3 APA. Okey, labelkan 2 huruf A sebagai A1 dan A2. Kita labelkan lah walaupun A itu sama. Okey, kemudian kita bina gambar rajah pokok. Okey, dia kata berdasarkan gambar rajah pokok yang dibina, senaraikan semua susunan yang mungkin bagi susunan huruf itu. Okey, cari bilangan berapakah bilangan susunannya. Kemudian nombor 4 dia kata A1 dan A2 adalah sama, berapakah bilangan susunannya. Kemudian dia kata apakah kaedah yang boleh digunakan untuk mencari bilangan susunan perkataan melibatkan secaman seperti huruf A dalam perkataan apa. Kemudian nanti seorang wakil bentangkan di hadapan dapatan. Alright, itu dia punya tugasan lah. Okay, jadi kalau kita nak buat, kita buat yang sama. Kalau kita susun gambar rajah pokok biasanya kita guna manual lah, tak guna formula. Kalau dia punya huruf adalah ada 3. Okay, A1, P dan A2. Jadi pilihan kita, apabila yang pertama kita dapat A, okay, yang kedua kita akan dapat P dan A2. Okay, katakan yang pertama dapat P, yang kedua dapat A1, A2. Yang ketiga, yang pertama dapat A2. So yang kedua akan dapat A1 dan P. Okay, yang ni dari segi matematik lah. So kalau kaedah biasa kita akan dapat A1 P A2. Okay, A1 A2 P. P A1 A2. Ni kaedah matematik. P A2 A1. A2 A1 P. A2 P A1. Ni kita dapat. Okay, kalau kita ikutkan, okay, APA walaupun A1 A2, APA ni dengan APA, apa dan apa, dia adalah benda yang sama. Faham tak ni? Benda yang apa? Sama. Faham tak? APA dan APA adalah satu benda yang sama. Boleh ikut tak ni? Respon sikit. Boleh cikgu. Boleh. Kalau PAA walaupun 1, 2 dan PAA dia adalah benda yang sama. Okey. Seterusnya AAP dan AAP adalah benda yang sama. So berapa banyak susunan? Ada berapa banyak susunan? Warna merah 1, warna biru 1,
dan warna hijau 1. So ada 3 susunan. Okey, faham tak ni? So bilangan susunan dia adalah 3, okey, 2 dan 1. Kalau ikutkan asal, kalau kita guna formula pilih atur, kalau ada 3 A, P, A, okey, kita akan masuk yang pertama 3. Betul tak? 3 pilihan. 1 dah hilang, tinggal 2 pilihan. 1 lagi dah masuk, tinggal 1. So 3, 2, 1 sepatutnya dapat 6. Dapat 6. Bila dapat 6, jadi 6 ni sama dengan 3P3. Kita dah baca pidato kan, 3P3. Jadi 3P3 adalah 3 faktorial, jawapan dia 6. Okey, tapi dalam kes ni, kenapa jawapan dia kalau kita buat secara logik ni dapat 3? Okey, kenapa dapat 3? Okey, kenapa dapat 3? Sebabnya, kita ambil warna merah. Okey, dia kata apabila A1 dan A2, dia adalah benda yang sama, A. Betul tak? Jadi, dengan dua susunan yang sama, dianggap sebagai satu susunan. Okey, ini maksud dia. APA, A1, P, A2 dan A2, P, A1 adalah benda yang sama. Itu dianggap satu susunan. Kemudian, 3 bilangan iaitu 3 bilangan susunan diperolehi, iaitu APA, AAP dan PAA. Semua ada 43 lah. Okey, ni. APA, APP dan PAA. Ada dapat 3. So, dia kata, cara untuk memperolehi 3 bilangan susunan ini adalah dengan membahagikan jumlah susunan huruf-huruf, okey, APA tadi dengan 2 huruf secaman. Maksud dia, kita dapat tadi, kita dapat 3 faktorial tadi, bahagikan dengan huruf secaman ada berapa? Ada berapa huruf secaman? A, P, A. Secaman dia ada 2. Betul tak? Faham tak ni? Secaman dia ada 2, iaitu A ada 2. Bahagikan dengan huruf secaman. Huruf secaman ada 2, so kita bahagikan dengan 2 faktorial. Faham tak faham? Faham tak? So barulah kita dapat 3. So sama dengan cara manual kita tadi. Faham tak faham? Hello, respon sikit. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham, cikgu. Okey, faham. Faham tak faham sama je, okey sikit. Okey, so dapatlah 3. So kalau secaman dia ada contoh contoh soalan lain pula. Contoh dia kita ambil soalan dia K A A M, contoh dia. Ada berapa huruf ni? 1 2 3 4, betul tak? So 4 faktorial bahagi secaman ada berapa? Ada 2. 2 faktorial. Dapatlah jawapan. Okey, faham tak ni? Ini formula dia. So secara amnya kita dapat terbit formula bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman diberi oleh P sama dengan n faktorial bilangan sampel tadi, bilangan huruf ada berapa, bahagi dengan berapa banyak secaman. Contohnya katakan contoh lain katakan K A K A. Okey, jadi dalam kes ni secaman dia ada berapa? Jadi faktorial ada 4 faktorial. Ada 4. Secaman K 2. So 2 faktorial. A pun ada 2. Betul tak? A pun ada 2. So 2 faktorial. Ni maksud dia kita bahagikan dengan huruf secaman tadi. Okey, secaman ada 2. So 4 faktorial bahagi 2 faktorial 2 faktorial. Tu maksud dia n faktorial bahagi A faktorial, B faktorial, C faktorial. Okey, kalau contoh dia K A kakas. Contoh kakas. So S ada 1. So 1 faktorial lah. So bila 1 faktorial tak ada makna lah. 1 faktorial so tekan dapat 1. So sebarang nombor bagi 1 tak ada beza. Faham tak? Itu yang kita ambil berapa yang secaman. Faham tak ni? Itu maksud dia formula yang diterbitkan iaitu n faktorial bahagi A faktorial, B faktorial, C faktorial dengan A, B, C ialah bilangan objek bagi setiap objek secaman. Faham tak faham? Faham, cikgu. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, lepas ni buat latihan dengan cepat kan.
Banyak. Okey, dan berterusan. Okey, tengok contoh 9, muka surat 127. Hitung bilangan cara menyusun huruf-huruf daripada perkataan simbiosis. Ada berapa huruf secaman dia? So, kita dapat bilangan huruf ada berapa? Simbiosis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okey. So, huruf secaman ada berapa? I. Ada I ada berapa? ada 3. I ada 3. Lagi? S ada 2. S ada berapa? S ada 3. S pun ada 3. Kan? So, formula dia adalah faktorial ni n faktorial. So, n ada 9. 9 faktorial bahagi secaman ada 3 faktorial. 3 faktorial. Sebab ada 2 huruf secaman. Okey. So, dapatlah jawapan dia. Ambil kalkulator, tekan 9 faktorial bagi 3 faktorial bagi 3 faktorial. Dapat apa? Dapat? 10,080. Okey, dapatlah jawapan dia 10,080. Dah siap. Tengok jawapan. Okey, sama So, dapatlah 9 faktorial bahagi 3 faktorial. 3 faktorial dapatlah 10,080. Boleh ikut? Faham tak faham? Faham, Alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya nak awak buat muka surat 127. Latih kendiri 4.4. Awak buat soalan nombor 1, A dan C. Okey, kita buat ni dulu. Okey, saya tutupkan rakaman ni dulu.